masalah GERD, GERD ataupun orang panggil, senang panggil acid reflux. Ataupun kalau bahasa yang senang kita faham ialah gastrik, gastrik. Kalau bahasa kampung dia panggil medu, ataupun uluran, masalah angin lah, masalah angin. Jadi masalah ni banyak berlaku kan, ramai sangat yang ada masalah GERD ni, jadi tak tahu nak buat macam mana. Alhamdulillah hari ni saya dah jumpa satu rawatan yang kata amat berkesan untuk masalah GERD. Jadi elok kita share lah kan, elok kita share supaya lebih ramai lagi yang tahu. Jadi saya pun tak beritahu awal-awal saya nak sharing berkenaan masalah GERD acid reflux ni. Jadi kita tunggu seminit dua lagi kan, minit dua, sebab bila dah start nanti saya akan go through saja, laju sikit. Bila laju ada yang tertinggal nanti kan. Jadi itulah. So alhamdulillah saya sekarang berada di Kuala Lumpur, di KL, di rumah. Di rumah. Office ada di Sentul. Jadi saya banyak buat rawatan di luar lah. Saya jarang pergi office, kecuali ada appointment kat office baru saya pergi. Saya lebih prefer kepada rawatan yang kata pergi rumah ke rumah lah. Pergi rumah ke rumah ataupun pergi office ataupun pergi ke dewan, jemputan lah, jemputan. Jadi di office tu saya jarang pergi. Saya pergi bila ada kerja je lah. Ada kerja yang perlukan saya akan pergi. Tapi biasanya ada appointment lah, kena buat appointment dulu baru saya pergi. Sebab yalah, jadual saya memang lain sikit. So GERD, acid reflux. Acid reflux, GERD, G-E-R-D. Apa tu G-E-R-D? Maksud dia gastroesophagus reflux disease. Maksudnya acid reflux. Acid reflux maksudnya gas acid lah macam tu kan. Jadi acid reflux lah sebenarnya sebut sebagai acid reflux adalah asid di dalam perut kita ni, dalam perut kita ni dia akan melalui esophagus, tekak melalui esophagus, kemudian dia akan pergi ke perut. Jadi asid dalam perut ni dia akan naik semula ke esophagus dan dia pergi ke dada sampai tekak lah. Jadi tu dinamakan GERD. GERD. Jadi GERD tu dia asid tu dia naik balik, dia tendang balik. Jadi dia punya, kan kita biasanya kita makan melalui mulut, lepas tu dia masuk dalam saluran yang saya cakap esophagus tadi kan. Dia masuk dalam saluran esophagus, lepas tu dia akan terus masuk ke dalam perut. Tu biasa kita makan lah, bila cara-cara dia punya perjalanan dia. Tapi dalam perut ni kan dia ada jus gastrik yang dia dirembeskan untuk pencernaan makanan. Jus gastrik ni dia cerna ataupun asid ni lah, dia tujuan dia untuk cernakan makanan dalam perut. Jadi dia mengandungi, jus gastrik ni mengandungi asid hidroklorik. Asid hidroklorik dia berfungsi untuk bunuh semua kuman apa semualah. Ada ekstrak pemakanan apa semua. Jadi dalam perut ni dia punya tugas dia penting lah. Asid ni penting, tak boleh tak ada. Sebab tu kalau kita makan tulang, kita makan daging, kita makan ayam, dia hancur lebur disebabkan asid hidroklorik ni. Jadi asid hidroklorik ni dia macam dia cerna makanan kita, dia bunuh kuman apa semua yang tak elok. Jadi disebabkan reflux dia asid yang dalam perut ni dia punya pH dia lebih kurang 2.52. Jadi dia sangat acidic. Dia naik balik kita punya esophagus, dia pergi ke tekak balik. Tu dipanggil GERD. Faham dia akan menyebabkan macam kita rasa pedih hulu hati, lepas tu sakit dada. Banyaklah dia punya simptom. GERD ni memang banyak. Dia boleh pergi jauh sangat GERD. Jadi asid dia naik tendang balik, dia masuk esophagus, dia pergi ke tekak balik, lepas tu dia rasa macam masam, dia rasa macam sakit dada, pedih hulu hati, lepas tu macam-macam lah dia fikir kan. GERD ni penyakit yang agak pelik sikit. Okay, jadi apa punca penyakit GERD ni? Dia biasanya berpunca daripada otot
sphincter. Sphincter ni dia di bahagian bawah esophagus ni dia mengalami masalah kecut. Dia kecut. Dia kalau kita tengok kalau ada gambar rajah dia ada esophagus, leher tekak, dia masuk ke sebelum masuk perut besar kan. Dia sebelum masuk tu dia ada kat situ, dia ada macam penutup. Dia penutup ni dipanggilkan otot otot apa ni? Sphincter. Sphincter. Otot lah. Penutup lah saya sebut, penutup. Jadi penutup ni dia kecut. Bila dia kecut, menyebabkan dia terbuka. Bila terbuka, asid yang dalam perut ni, dia tendang naik atas. Dia mengalir naik balik ke atas. Sebab dia kecut. Dia punya penutup tak tutup dengan elok. Sepatutnya, esophagus ni dia ada satu penutup. Jadi bila makanan masuk, dia terus masuk, dia tutup balik. Sekarang ni bila dia masuk dekat penutup tu, tudung dia terbuka. Ataupun dia disebabkan otot tu dia kecut. Dia kecut jadi dia terbuka lah laluan tu. Laluan tu menyebabkan asid tu tendang naik balik. Faham tu punca kenapa jadi GERD. Disebabkan dia punya penutup dia terbuka. Faham jadi dia boleh bila asid tu dia naik ke atas kan, sebab perut ni dia special, dia boleh dia ada lapisan, saya tak silap 7 lapisan. Disebabkan asid tu dia naik ke kita punya esophagus, sebab asid tu dia punya pH dia sangat rendah, lebih kurang 2.5 macam tu ataupun 2. Jadi bila dia naik, dia jadi macam terbakar lah dia punya esophagus, dia rasa panas kan. Dia punya saluran makanan dia rasa panas. Dia macam terbakar, pedih kan. Haram. Jadi bila dia naik, dia akan rasa pedih ulu hati kan. Dia rasa macam terbakar, dia rasa masam, dia rasa macam sakit dada, susah nak nafas, apa lagi. Lepas tu dia boleh pergi sampai tahap anxiety. Dia rasa macam anxiety. Dia anxiety sebenarnya dia banyak dia punya masalah. Anxiety dia penyakit macam kebimbangan yang terlampau, was-was, ragu-ragu. Dan dia ada GERD ni, dia ada sampai satu tahap dia boleh rasa macam nak mati. Dia boleh perasaan nak mati tu ada. Sebab ada kes yang GERD ni dia boleh jadi macam, ada kes yang bunuh diri, ada kes sampai macam tu lah. Dia punya kacau, dia punya fikiran emosi kita memang gila-gila punya. Jadi orang yang ada gastrik tu okey lagi, tapi GERD ni dia lebih hebat sikit lah daripada gastrik ni. Jadi dia boleh rasa macam mana, dia rasa mulut macam masam, nak muntah je. Lepas tu susah nak nafas, rasa macam dada sakit, macam kena cekik. Tu GERD, disebabkan asid tu naik ke atas. Jadi faham dia punya GERD. Jadi apakah faktor yang kata menyebabkan dia berlaku kan? Dia sebenarnya faktor ni banyak. Cumanya saya senaraikan sikit saja supaya dijadikan untuk rujukan. Dia nombor satu, biasanya faktor yang menyebabkan oleh GERD ni, acid reflux ni, ialah disebabkan oleh berat badan yang berlebihan. Biasa orang mengalami masalah berat badan yang berlebihan, dia ada masalah ni. Itu faktor yang nombor satu. Yang kedua, disebabkan oleh emosi. Emosi. Orang yang sentiasa stres, saya dah beritahu masalah stres banyak kali. Bila kita stres, kita punya badan ni akan shutdown semua sekali. Dia punya sistem, termasuklah sistem perhadaman kita kan. Bila dia punya perhadaman tak elok, jadi asid tu boleh naik. Jadi stres ni kena pandai kena pandai kontrol. Faktor yang lain ialah dipanggil hiatal hernia. Hiatal hernia ni dia masalah kita punya perut ni kan, perut usus kita ni panjang kan. Dia kadang-kadang dia termasuk memasuki bahagian atas diafragma. Dia ternaik. Dia punya perut tu ternaik ke atas. Tu dia hernia ni, macam masalah hernia ni masalah angin macam ni pasang. Tapi dia hiatal hernia ni dia sebahagian daripada perut memasuki bahagian atas diafragma. Okey. Tu antara punca GERD. Lepas tu orang yang terlebih makan, makan dalam kuantiti yang banyak pun akan kena GERD. Lepas tu orang yang kurang makan, sentiasa berlapar, akan kena GERD. Jadi dia nak sama dia punya dengan gastrik kan. Gastrik pun sama, kalau terlebih makan pun dia akan kena GERD.
Betul. Jadi apa Edisa for susahnya nak sebut nama. Okey, ayah saya usul dia terkeluar kat bahagian perut Jumaat lepas, doktor beritahu hernia baru lepas operate. Betul lah. Hernia ni memang biasanya dia punya rawatan dia operate je lah biasanya. Tapi sebenarnya kita ada rawatan untuk hernia juga, tapi kalau dah buat operate tak apalah. Sebab dia masalah hernia ni dia macam angin pasang lah, senang angin pasang Jadi dia terkeluar, dia punya usus kadang-kadang dia benjol dekat pusat dia besar, lepas tu dia boleh turun ke telur yang lelaki punya, dia bergerak. Jadi kalau dah operate okey lah. Kita risau dia punya usus tu tersimpul Jadi kalau bahagian hospital memang dia akan operate je lah. Operate je lah. Tak ada ubat lain. Cuma yang tu dia kadang-kadang ada masalah angin yang tak lepas. Jadi yang tu kita buat masalah gua angin lah. Kita akan guna Provide dan juga air gamat. Jadi okey. Nanti Disa Fusui ni WhatsApp saya. Nanti WhatsApp kat page ni dia ada nombor saya punya phone. Nanti WhatsApp saya. Kita akan beritahulah macam mana cara nak buat. Sekarang ni saya nak fokus pada GERD Jadi kalau orang yang suka makan banyak dia akan senang kena GERD juga. Termasuk orang yang suka berlapar tahan lapar makan sikit ataupun dia tak jaga makan. Biasanya orang tak jaga makan lah. Sepatutnya waktu makan pagi dia kena makan tapi dia tak makan. Bangun lambat. Lepas tu tengah hari pun dia tak makan, petang baru makan. Dan benda tu menyebabkan asid dalam perut kita tu ialah bila pemakanan tak jaga, dia perlu bekerja, dia perlukan makanan untuk dicerna, tapi dia tak sampai tempoh, kita tak jaga makan, dia macam meragam lah kan asid. Jadi itu menyebabkan kita punya penutup jadi tu dia terbuka. Bila terbuka dia naik ke atas. Sebab tu orang tak jaga makan, orang yang makan lebih, orang yang ada masalah GERD. Dia tak sama macam puasa hebat. Jadi orang puasa dia tak kena GERD sebab dia sahur. Dia dah makan pagi, dia jaga makan. Tapi kalau orang yang memang diet yang berlebihan ada masalah juga. Diet yang berlebihan, over diet. Jadi kalau orang yang selain tu orang yang mengambil makanan seperti makanan yang pedas-pedas senang kena GERD. Lepas tu minuman yang banyak gas ni apa semua tu memang iyalah tu. Coklat, kopi, teh apa ni banyak yang kafein. Sebab yang kita minum, yang kita makan tu banyak asidik. Ketambah lagi asid dalam perut kita masalah. Sebab tu kita kena makan, kena balance. Sebab asid lawan dia alkaline. Alkaline, makanan yang alkaline. So kita kena tahu apa makanan yang alkaline. So banyak sebenarnya kalau biasanya kalau yang alkaline ni senang kita nak tahu, dia kadang-kadang dia tak semestinya masam tu dia asid. Jangan silap faham. Tak semestinya masam tu asid. Kadang-kadang yang masam tu dia bila masuk dalam kita punya badan dia jadi alkaline. Contoh apa? Contoh apa dia? Air kelapa. Contoh lemon kalau tak silap saya pun lemon dia bila dia masuk dalam badan dia tukar jadi alkaline. Macam buah-buahan, buah-buah kadang-kadang masam kan. Buah masam tapi dia masuk dia akan jadi alkaline balik. Jadi kalau yang alkaline kadang-kadang dia masuk dalam badan kita dia jadi asid. Contoh apa? Macam susu kalau daging apa semua tu tak payah cerita lah kan. Susu, gula tu apa semua tu acidic. Jadi kebanyakan makanan ni banyak yang acidic Jadi kita kena balance balik. Jadi yang saya beritahu dia yang alkaline tu dia macam buah-buah alkaline. Jadi lepas tu macam sayur, ulam alkaline, air putih dia bagi kita kurangkan dia punya acidic dia sikit Jadi kita kena tengok balik pemakanan kita. Supaya kita tak menambah. Orang yang kena GERD, dia biasanya dia tahu dia makan sesuatu dia akan kena. Dia makan ini dia akan kena. Jadi kalau benda tu yang menyebabkan dia rasa pedih apa semua, asid cepat naik, iaitu dia kena elak lah. Jadi sekejap lagi saya cerita macam mana kita nak rawat GERD sekarang ni saya cerita punca faktor yang menyebabkan masalah ni. Jadi apakah simptom? Simptom
untuk acid reflux ni dia biasanya dia rawatan yang dia biasanya GERD ni dia biasanya kalau kita jaga makan dia boleh baik dengan sendiri. Dia tak ada kata rawatan yang special sebenarnya. Kalau kita jaga makan kita kena elak apa yang kita patut makan. Tapi biasanya dia ambil jangka masa yang sangat lama jangka masa lama. Cumanya kita kena tahu cara yang paling cepat kita untuk rawat GERD. Memang ada rawatan untuk GERD. Yang sebelum ni memang kita ada beberapa testimoni untuk GERD, tapi sekarang saya lebih yakin disebabkan saya dah dapat satu bahan ataupun satu ramuan yang agak special, khas untuk GERD, khas untuk masalah gastrik, khas untuk masalah medu, uluran apa semua yang berkaitan yang lebih kurang hampir sama ni. Jadi kita boleh bantu sebenarnya. Alhamdulillah lah. Sekejap lagi saya tunjuk dia punya botol apa semua kan. Jadi sistem yang kata yang berlaku jika masalah GERD, biasanya dia akan rasa pedih kan. Dia pedih ataupun sakit bahagian ulu hati ni, tengah ni. Nampak tak? Dia sakit bahagian sini, dia rasa pedih. Lepas tu dia mengalami masalah untuk telan makanan. Nak menelan tu dia rasa susah betul nak menelan makanan. Sebab dia asid tu dah tendang balik. Lepas tu perut dia rasa macam sebu, tahu tak? Rasa sebu, rasa macam masuk angin, rasa macam tak sedap je perut. Walaupun tak makan lagi, walaupun tak makan apa semua, dia rasa macam sebu sebab dia asid tu mula bertindak balas. Kadang-kadang dia mengalami masalah batuk batuk yang kata berpanjangan terutama pada waktu malam ataupun waktu tengah tidur tiba-tiba terjaga. Itu masalah tu. Jadi tekak ni rasa macam masam je, tekak rasa masam, macam rasa nak muntah, berair je mulut. Kalau berair mulut tu biasalah, macam air liur nak terkeluar tu biasa berlaku. Lepas tu dia sakit dada, rasa macam kena cekik. Yang cuma saya nak beritahu lagi, rasa yang lebih teruk betul ialah rasa macam, sebab saya jumpa 5-6 orang yang masalah GERD, dia beritahu sistem yang sama. Dia sampai satu tahap dia rasa macam fobia, dia rasa macam anxiety. Dia rasa macam anxiety ni teruk. Was-was, ragu, bimbang, jadi serba tak kena, rasa nak marah kadang-kadang. Lepas tu dia ada satu tahap, dia ada satu keadaan dia rasa macam, dia cakap rasa macam nak mati. Saya tak tahu rasa nak mati macam mana sebab saya tak pernah kena GERD. Tapi kalau tanya orang yang masalah GERD, dia rasa nak mati. Macam nafas tu macam tak cukup, ya kan? Tu GERD, itu masalah GERD. Jadi sebab tu ada kes, saya ada dengar juga beberapa cerita kes sampai tahap bunuh diri, GERD. Teruk GERD ni, jangan buat main-main. Jadi alhamdulillah lah hari ni kita ada penawar yang agak berkesan untuk masalah GERD ni kan. Jadi GERD ni sebenarnya dia boleh berlaku juga kepada kanak-kanak sebenarnya. Kanak-kanak dia boleh berlaku. Jadi kalau baby tu biasa dia menangis kan. Lepas tu tak selesa, merengek, kurang menyusu, batuk. Kadang-kadang dia lepas minum susu badan dia meleding membekuk ke belakang. Dia meleding. Dia dia panggil melekung ke belakang lah selepas menyusu tu. Kadang-kadang dia GERD tapi dia tak boleh nak beritahu. So baby pun mudah kena lah. Jadi apa lagi nak beritahu Okey. Rawatan rawatan untuk masalah GERD ni ialah dia nombor satu dia perlu ubah gaya hidup. Nombor satu kena ubah gaya hidup. Gaya hidup tu maksudnya kalau punca dia disebabkan berat badan tu boleh ubah. Berat badan boleh ubah. Jadi kena carilah. Cuba elak daripada makanan yang ada kafein macam kopi, Nescafe, macam jus yang kata dalam botol apa semua sebab dia dah tambah gula. Kalau fresh okey. Macam orang minum arak, alkohol apa semua, makanan yang pedas apa semua Jadi makanan yang kena survey lah, orang tu dia tahulah, orang yang kena GERD dia tahu, dia makan sesuatu dia akan kena. Sebab kadang-kadang orang tu dia makan ni tak ada apa, dia makan yang tu dia kena. Jadi kena jaga pemakanan kena elak daripada makan yang selalu kena. Ada orang tu saya kenal seorang tu dia cakap dia makan telur je, telur dengan nasi, lain-lain tak boleh makan. Kesian lah.
telur hari-hari kan. Telur kuning tak boleh pula, telur putih je dia boleh makan. Jadi masalah. Jadi dia kena tahu dia punya pemakanan dia yang sepatut dia tak boleh makan. Jadi dia kena elak. Jangan cuba-cuba selagi masalah tu tak selesai. Okey. Jadi dan nombor 1 berat badan, dua pemakanan, nombor 3 ialah kerap mengambil makanan. Dia makan sikit-sikit okey. Jangan kata makan terlampau banyak, kita makan sikit. Kita nak lapik kita punya perut. Kita nak biar ada makanan dalam perut. Makan sikit-sikit, lapiklah. Supaya jangan bagi perut kosong kan. Bila perut kosong, asid tu akan bertindak naik ke atas. Itu masalah bila dah. Lepas tu kalau lepas makan kalau boleh lepas makan kalau boleh jangan terus baring. Ini biasa terjadi Lepas makan je nak baring, lepas makan je nak baring macam ular. Jadi kena perlu tunggulah lebih kurang 3 jam, 4 jam barulah baring. Kalau makan terus baring, itu memang kita menjadi penyakit lah tu. Okey, kalau boleh nak tidur tu kepala angkat sikit ke atas sikit. Jadi saya harap sharekan benda ni supaya lebih ramai yang tahu dan kita boleh bantu ramai lagi orang. Dia punya harga yang ini 120 dia punya harga. RM120. Untuk 2 minggu cara minum dia ialah 2 tudung ataupun 3 tudung pagi dan 2 tudung malam. 2 tudung. 1 tudung sikit je. Tapi sikit pun dah memang berkesan lah. Kalau kata yang meracau dah rasa macam nak mati, akan hilang rasa nak mati tu kan. Lepas tu rasa macam saya pun dah rasa hangat badan. Minum sikit rasa hangat. Darah dia akan berjalan cepat. Saya dah rasa hangat badan. Lepas tu saya tak ada masalah, cuma minum saja je minum. Jadi dia suplemen. Jadi rawatan dia memang setakat hari ni saya nampak amat berkesan lah untuk masalah GERD, gastrik, merdu, uluran. Jadi alhamdulillah insya-Allah sharekan benda ni supaya lebih ramai yang tahu sebab orang GERD saya tahu dia punya masalah agak kata sensitif juga kan. Dia nak makan pun susah, meracau, lepas tu dia risau yang melampau. Itu yang masalah. Jadi sekian dulu harap bermanfaat. InsyaAllah nanti saya buat live lagi, saya share untuk masalah-masalah untuk yang lain kalau ada request masalah apa saya akan share. Bising lah adik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Terima kasih.